Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua ibu bapa yang menyertai program Empowering Parent Workshop series Mei 2023. Saban tahun, Pusat Bahasa Nusa pastinya menganjurkan bengkel-bengkel yang memberi manfaat kepada pelajar-pelajar. Program-program ini dianjurkan bertujuan untuk memberi ataupun meningkatkan kecemerlangan pelajar-pelajar dalam peperiksaan awam. Baiklah, saya mengalu-alukan kehadiran ibu bapa pada hari ini untuk menyertai bengkel khususnya buat para ibu bapa pada hari ini dengan tajuk Membantu Anak-anak Cemerlang Lisan Bahasa Melayu PSLE. Dan saya, Faiz Jumari, sebagai penyampai tajuk kita pada hari ini. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi untuk bengkel kita pada hari ini, saya kira kita perlu melihat apakah masalah-masalah yang lazim dialami oleh anak-anak dalam ujian lisan BM PSLE. Kami sebagai penilai melihat beberapa kekerapan masalah yang dialami oleh anak-anak. Yang jelasnya yang pertama iaitu mereka lemah berkomunikasi. Yang kedua, mereka kurang idea. Yang ketiga, tergagap, tersekat dan tidak lancar. Yang keempat, mengambil masa lama untuk berfikir dan memberikan jawapan. Yang kelima, contoh yang salah. Enam, tiada keyakinan diri. Seterusnya, huraian yang ringkas iaitu ataupun tiada huraian. Yang kesembilan, suara yang perlahan. Yang kesepuluh, bahasa rojak atau penggunaan kosakata bahasa Inggeris. Kesemua masalah-masalah ini yang kami kenal pasti yang telah dilakukan oleh segelintir anak-anak, tidak semua ya, segelintir anak-anak yang mengalami masalah dalam ujian lisan Bahasa Melayu PSLE. Ini ialah ujian lisan, bermakna kami menguji tahap komunikasi mereka semasa bertutur. Baiklah, seterusnya kita lihat apakah format lisan Bahasa Melayu PSLE. Okey, baiklah, untuk BM lisan PSLE ini terkandung dalam kertas 3 iaitu kertas yang mengandungi ujian lisan dan kefahaman mendengar. Markah yang diperuntukkan dalam soalan ini ialah 70 markah. Okey, bahagian lisan, kita lihat bahagian lisan itu sebanyak 50 markah. Dan lisan ini dipecahkan kepada dua pula, iaitu di bahagian A, bacaan lantang sebanyak 20 markah. Calon dikendaki membaca lantang petikan karangan yang dipaparkan pada skrin komputer. Mereka akan dipaparkan satu keratan teks dan mereka perlu baca dengan lancar dan jelasnya kepada pemeriksa. Dan seterusnya di bahagian B, iaitu perbualan. Perbualan ialah sebanyak 30 markah, iaitu calon dikendaki menonton klip video pendek sepanjang 55 hingga 60 saat. Okay. Dan melibatkan diri dalam perbualan dengan pemeriksa lisan. Sebaiknya pelajar-pelajar atau anak-anak perlu menjawab secara langsung. Pastikan mereka tidak menggunakan khidmat pemeriksa. Kerana jika kami dapati pelajar-pelajar yang banyak berdiam, banyak yang tidak memberi respon yang baik, pastinya pemeriksa akan membantu mereka ya untuk merangsang lagi mereka untuk memberi jawapan yang lebih banyak. Tetapi calon yang cemerlang ialah calon yang tidak memerlukan perkhidmatan, ya, saya panggil perkhidmatan pemeriksa, kerana mereka boleh bertutur dan beri jawapan dengan baik dan lancar. Seterusnya, bacaan lantang. Okey, yang pertama bacaan lantang sebanyak 20 markah. Bahagian yang pertama iaitu sebutan. Sebutan harus baik dan jelas. Mereka tidak boleh sebut perkataan itu dengan dalam istilah bahasa Inggerisnya mumbling, iaitu tidak jelas sebutan perkataan itu. Contohnya, saya bagi contoh teknologi. Pelajar sebut teknologi. Macam tu. Macam tergagap dan sebutannya tidak jelas.
Dan sebetulnya ialah teknologi, sebutan yang betul. Yang kedua, tanda baca, jeda. Jeda tu apa? Jeda tu ialah berhenti seketika. Ya, berhenti seketika dan rentak harus sesuai. Rentak apa tu? Rentak nada tu, sebutan mereka harus sesuai. Tidaklah terlalu laju, melanggar tanda baca. Mereka sepatutnya berhenti pada waktu yang tepat. Baca dengan yakin, tidak teragak-agak. Itu paling penting. Ya. Yang ketiga, kelancaran. Bacaan harus lancar, tidak tersekat-sekat atau tergagap. Setiap butir perkataan, setiap kosakata mereka harus sebut dengan lancar tanpa tergagap ataupun terhenti. Di bahagian bacaan lantang ini mereka diuji mereka diuji di bahagian kelancaran ini. Sebagai pemeriksa kami ingin menilai kelancaran sama ada pelajar ini boleh baca dengan baik ataupun tidak, ataupun sebaliknya. Baiklah, yang keempat, nada. Nada ni ialah naik turun suara. Variasi nada harus sesuai. Contohnya, bacaan dialog. Jika mereka diberikan teks dialog, mereka harus membacanya dengan nada naik turun. Seperti perbualan harian kita kan. Kita perlulah menggunakan naik turun suara tu jika diberikan bacaan dialog. Tetapi jika diberi bacaan teks ataupun artikel, mereka juga perlu menggunakan nada naik turun suara itu semasa membacakan teks. Bukan hanya di bahagian dialog saja. Baiklah, saya akan beri contoh bagaimana anak-anak boleh membaca dengan lancarnya. Okay, bahagian A. Ini bahagian A permulaannya. Contoh petikan bacaan lantang. Saya akan tunjukkan ataupun demonstrasi bagaimanakah bacaan yang sewajarnya dibaca oleh anak-anak. Kesihatan amat penting kepada kita dan kita wajar menjaganya dengan sempurna. Berhenti seketika kerana ada noktah di situ. Kita harus sanggup bersedia melakukan pelbagai aktiviti untuk mencapai tahap kesihatan yang tinggi. Langkah pertama yang perlu kita amalkan untuk menjaga kesihatan adalah dengan mengambil makanan yang berkhasiat. Antara makanan yang berkhasiat termasuklah sayur-sayuran, bijirin, buah-buahan, hidupan laut dan lain-lain lagi. Dengan bacaan yang begitu bersahaja, dengan tenangnya, tidak tergopoh-gapah, dengan lancar sebutan satu persatu, ada jeda, berhenti seketika dan juga ada nokta berhenti. Itulah kriteria yang diperlukan untuk mencapai markah yang cemerlang dalam soalan A ini, bahagian A, iaitu petikan bacaan lantang. Baiklah, seterusnya, ini ialah bahagian perbualan. Perbualan ialah bahagian B. Sebanyak 30 markah diperuntukkan. Respon peribadi dan pengembangan idea diperuntukkan sebanyak 15 markah, iaitu mereka memerlukan bantuan yang minimal. Seperti yang saya sebut tadi, ialah perkataan kalau boleh elakkan menggunakan perkhidmatan penilai ataupun pemeriksa, kerana jika kita ingin mendapat markah yang cemerlang, kita harus memberikan jawapan kita saja. Kita perlu manfaatkan masa yang diperuntukkan untuk memberikan jawapan-jawapan yang relevan, yang mantap untuk pemeriksa. Okay, yang kedua ialah mampu memberikan respon yang komprehensif serta perkembangan yang cukup. Dan yang ketiga, melibatkan diri dalam perbualan dan bertukar-tukar idea secara konsisten. Jika penilai atau pemeriksa ingin mengajukan soalan, ingin berbual dengan pelajar-pelajar, anak-anak semua, pastinya anak-anak perlulah memberi respon yang kalau boleh pantas terus jawab. Kerana jangan ambil masa yang lama kerana ia sedikit mengganggu impression ataupun tanggapan pemeriksa kepada anak-anak. Jika lancar anak-anak beri jawapan, maka insya-Allah anak-anak akan mendapat markah yang cemerlang.
Yang kedua, penggunaan bahasa dan kelancaran sebanyak 15 markah, iaitu menggunakan pelbagai kosa kata yang sesuai dan juga mampu bertutur dengan lancar dan jelas. Baiklah, menggunakan pelbagai kosa kata ini sangat penting kerana pemilihan kosakata itu ialah kriteria penting dalam ujian lisan ini. Bagaimanakah anak-anak nak tahu, mereka tahu menggunakan kosakata yang tepat semasa memberikan jawapan. Itu sangat penting dalam ujian lisan ini. Semakin banyak kosakata yang mereka gunakan, semakin bijak mereka menggunakan kosakata itu, maka makin tinggilah markah yang akan dicapai oleh pelajar-pelajar. Baiklah, seterusnya. Baiklah, ini perkara yang saya kira sangat penting dalam ujian lisan PSLE Bahasa Melayu anak-anak ya. Inilah tema-tema yang mereka patut tahu dan ibu bapa juga patut tahu. Kerana apa? Kerana saya akan kongsikan tips sebentar lagi bagaimana mereka cemerlang dalam ujian lisan. Ia ada kaitannya dengan tema-tema yang akan diuji ini. Yang pertama iaitu sekolah. Tema sekolah. Tema ini menguji pelajar bagaimana kehidupan mereka di sekolah. Contohnya sikap menghormati sesama rakan, menghormati guru dan juga menjaga kebersihan kelas, keceriaan kelas dan sebagainya. Tema yang kedua iaitu tempat awam. Baiklah, tempat awam ini seperti kita tahu, kita sendiri akan keluar pergi ke tempat-tempat awam, contohnya restoran, taman permainan, pusat beli belah, kan kita biasa pergi ke tempat-tempat awam ini. Makanya kita perlu mendedahkan anak-anak untuk berfikir, sentiasa peka dengan apa yang berlaku sekitar mereka ketika berada di tempat awam. Yang ketiga iaitu masyarakat. Masyarakat ini bagaimana hubungan kita dengan masyarakat, dengan orang sekeliling kita juga diuji dalam tema ujian lisan PMPSLE. Dan yang keempat iaitu tema keluarga, bagaimana hubungan anak-anak dan juga ibu bapa juga diuji. Seterusnya, saya kongsikan contoh video ujian lisan yang diuji oleh anak-anak. Ini adalah contoh video. Saya ingin pertontonkan kepada ibu bapa untuk melihat contoh video ini. Sama-sama kita saksikan. Kita harus bertimbang rasa ketika berada di perpustakaan agar semua pengguna dapat menggunakannya dengan selesa. Baiklah, ini adalah salah satu contoh video ujian lisan yang diuji kepada anak-anak ya di sekolah. Baiklah, menerusi video yang dipertontonkan tadi, hampir 1 minit lazimnya ya, video-video yang diberikan kepada anak-anak, terdapat 3 soalan. Di bahagian ini, kita perlu fokus iaitu terdapat 3 soalan yang diuji kepada anak-anak. Dan setiap satu soalan ini memberikan, mereka diuji dengan perkara yang berbeza. Itu yang perlu ibu bapa cakna untuk melihat bagaimanakah soalan itu dibentuk dan diajukan kepada anak-anak. Baiklah, kita pergi pada soalan yang pertama iaitu nyatakan perkara-perkara yang tidak, saya turunkan ya kamera. Okay, nyatakan perkara-perkara yang tidak patut dilakukan dalam rakaman video tadi. Seperti yang kita lihat tadi dalam video tadi, kita dapati bahawa terdapat segelintir pelajar, 2 orang pelajar perempuan
Kita andaikan pelajar-pelajar college ataupun pelajar-pelajar sekolah menengah uh, masuk ke perpustakaan dan juga telah meninggalkan botol ataupun botol minuman dan juga plastik makanan ringan di perpustakaan. Bukan itu saja, mereka juga meninggalkan buku-buku yang mereka telah baca dan tidak memulangkan semula. Itu adalah perkara-perkara yang anak-anak perlu tangkap, yang perlu mereka amati, yang perlu mereka dapat dalam rakaman tadi. Itu adalah perkara-perkara penting dalam video tadi. Makanya, tips yang dikongsikan kepada anak-anak atau ibu bapa ialah soalan ini menguji perkara-perkara yang mereka tonton dalam video itu secara apa orang kata, secara kasarnya. Sekali lalu saja anak-anak kena kenal pasti dengan pantas apakah perkara-perkara yang patut ataupun tidak patut dilakukan dalam rakaman video tadi. Mana-mana video sekalipun, mereka perlu lihat apakah perkara-perkara yang berlaku dalam video itu tadi dan mereka kena pasti sama ada perkara itu patut ataupun tidak patut dilakukan dalam video itu. Apa yang berlaku, mengapa tidak patut, berikan sebab kenapa tidak patut. Sebagai seorang pelajar, mereka perlulah menjaga ataupun perlulah mematuhi peraturan ketika berada di perpustakaan. Mereka tidak boleh meninggalkan makanan ataupun botol minuman di perpustakaan. Dan apakah yang sepatutnya dilakukan? Apa yang patut dilakukan? Mereka patut memulangkan semula buku-buku dan juga membuang sampah. Baiklah, soalan yang kedua. Pernahkah kamu terjejas oleh perbuatan tidak bertimbang rasa di perpustakaan? Ceritakan pengalaman kamu. Baiklah, di bahagian soalan ini, mereka perlu mengenal pasti apakah perbuatan atau dan juga ceritakan pengalaman kamu. Di soalan kedua ini, menguji pengalaman anak-anak atau pelajar-pelajar ketika berada di dalam perpustakaan. Apakah perbuatan itu? Apakah perbuatan yang dilakukan tadi? Bila? Di mana? Mengapakah perkara itu terjadi? Bagaimanakah perasaan kamu? Adakah kamu marah? Adakah kamu suka dengan perbuatan yang dilakukan oleh rakan-rakan saudari tadi? Apakah tindakan kamu? Apa yang kamu lakukan apabila melihat? Hanya melihat saja atau tidak bertindak apa-apa? Ataupun anda menegur mereka untuk membuang sampah dan mengingatkan mereka untuk memulangkan buku-buku ke rak asal? Dan bagaimanakah masalah ini dapat diatasi? Ini antara kriteria ataupun poin-poin penting untuk menjawab soalan bahagian yang kedua ini ya. Pengalaman, ceritakan pengalaman anda. Ingat semula, imbas semula ketika anda berada di perpustakaan. Soalan yang ketiga, menguji anak-anak dari segi pendapat. Mereka perlu mengeluarkan pendapat ataupun pandangan mereka berkenaan dengan situasi yang berlaku dalam perpustakaan. Anak-anak boleh ajukan cadangan dan juga memberi penerangan kepada cadangan itu dan juga pengalaman sendiri. Misalnya, menerusi video tadi, anak-anak ataupun pelajar-pelajar boleh memberi cadangan seperti menegur, okay? Boleh menegur rakan-rakan sekuliah mereka ataupun rakan-rakan sekelas mereka untuk memulangkan semula buku-buku di rak asal dan juga pegawai di perpustakaan perlu menegur mereka ataupun memeriksa beg mereka jika ada botol air ataupun ada makanan yang mereka bawa perlulah ditahan dan juga perlu diambil dan melarang mereka untuk membawa ke dalam perpustakaan. Dan juga paling penting ialah mereka tidak boleh uh, bising ataupun berbual ataupun secara kuat ya di perpustakaan. Itu antara cadangan-cadangan yang boleh diajukan ketika menjawab soalan bahagian ketiga ini. Seterusnya, tips cemerlang ujian lisan untuk ibu bapa. Yang pertama, galakkan anak-anak anda selalu melihat apa yang berlaku di sekeliling mereka. Yang kedua, uji anak dengan menilai sama ada perkara yang dilihat dialami positif atau negatif, iaitu nilai murni. Yang ketiga, berkongsi pengalaman dengan anak-anak anda. Yang keempat, selalu berkomunikasi dengan anak-anak dan latih mereka bercakap dengan lancar dan berbahasa baku.
Seterusnya, yang keempat, selalu menggalakkan anak-anak menonton berita Suria Media Corp dan belajar cara pembaca berita menyampaikan berita. Ini cukup menarik ya, kerana penyampai berita Suria lazimnya menyampaikan berita dengan begitu baik sekali, begitu lancar. Galakkan anak-anak untuk menonton berita Suria Media Corp. Yang kelima, berlatih bercakap dengan jelas, lantang dan berintonasi. Yang keenam, selalu bertanya soalan kepada anak dan menggalakkan mereka berfikir dalam bahasa Melayu. Lazimnya anak-anak yang menggunakan bahasa Inggeris akan berfikir dalam bahasa Inggeris, tapi latih anak, galakkan anak untuk berfikir dalam bahasa Melayu dan tidak mengambil masa yang lama untuk menterjemahkannya. Yang ketujuh, galakkan anak-anak banyak membaca untuk menambah pengetahuan. Sekian kesimpulannya untuk ibu bapa. Kami harap bukan hanya tutor-tutor, para pelajar, ibu bapa, guru-guru semua, kita semua perlu mengambil cakna dan juga perlu berganding bahu untuk sama-sama membantu anak-anak meningkatkan kecemerlangan mereka dalam ujian lisan Bahasa Melayu PSLE. Saya doakan semoga anak-anak berjaya. Dengan perkongsian saya pada hari ini, diharapkan mendapat sedikit bantuan ataupun dapat memberi sedikit panduan kepada ibu bapa untuk menggalakkan anak bertutur dengan lebih yakin dan lebih lancar, kerana hal ini sangat penting untuk ujian lisan BMPSLE. Baiklah, saya mengambil satu kata pujangga, iaitu perjalanan beribu batu bermula dengan langkah pertama. Ini adalah langkah untuk ibu bapa memastikan anak-anak cemerlang dalam ujian Bahasa Melayu PSLE. Semoga ketemu lagi pada sesi akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.